Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan kita ni dalam bab As-Salasun, bab yang ke-30, Kitabut Tauhid wa Tawakkul. Tawakkal. Bab yang ke-30, bab Tauhid dan Tawakal. Dia campur dua sekali, kerana dua tu ada kaitan, Tauhid dengan Tawakal. Jadi orang yang tinggi Tauhid dia, insya-Allah Tawakal juga tinggi kan. Dalilnya kelebihan Tawakal. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan jika sudah demikian, mana ayat terpanjang lagi lah, kepada Allah sahajalah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal, yakni berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Biasanya kalau terjemahan bulat-bulat gini, dia mari daripada pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman ni terjemahan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri dululah, sekarang ni jadi JAKIM. Surah Ali Imran ayat 122. Dan firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Surah At-Talaq. Ayat yang kedua ni orang panggil ayat apa ni? Ayat Siburina. Dah ada dekat rumah dah? Gantung dah kat rumah? Tak gantung? Kena gantung. Ayat ni berkat. Barulah semangat tu ada kan. Dia panggil ayat Siburina, dia panggil ayat gantung. Ayat gantung. Tak. Dua ayat gantung dalam dunia ni. Satu dia panggil ayat kursi untuk nak halau hantu. Yang kedua ayat Siburina untuk nak murah rezeki. Ayat tu baguslah, nak gantung ayat daripada kita duduk gantung gambar-gambar yang pelik-pelik kan. Baik gantung ayat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahawa seramai 70,000 orang umatnya akan memasuki syurga tanpa hisab. Ada sab'un alfan, 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Ramai ke tak ramai? Tak berapa ramai kalau nak banding dengan umat dia ramai ni. Tapi itulah kelebihan mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapakah mereka itu? Humul ladzina la yaktawun. Yang pertama, mereka itu ialah orang yang tidak mendemah kulit. Mendemah kulit ni macam mana? Dia berubat dengan api. Dia ambil api bakar atas kulit dia tu. Yang kedua, wala yastarqun. Dan tidak meminta dijampi. Kalau orang mari di ziarah kita dia jampi, biarlah. Jangan marah pula. Kata hilang tawakal saja. Tak. Dia tak minta dijampi. Tidak minta dijampi. Wala yatatayyarun. Dan mereka tidak merasai sial. Kesialan benda-benda ni. Tengok burung ke, tengok biawak. Biasa orang Melayu ni burung hantu. Burung hantu kau orang panggil. Burung mata luah tu. Burung hantu. Sini pun hantu juga. Kalau Arab panggil bumah. Bumah ni burung mata bumah. Burung hantu tu. Burung hantu. Kalau biawak lalu depan tangga tak? Kita nak keluar rumah, biawak lalu. Oi, Nathan ni. Tak ada pergi dia. Itu dia panggil kesialan. Ni bahaya ni. Panggil kesialan ni bahaya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sifat mereka iaitulah bertawakal kepada Tuhan mereka. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari, akhrajahu fi sahihaini, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadis 70,000 masuk syurga tanpa hisab ni hadis yang sahih. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Umar pernah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi
la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Maksudnya sekiranya kamu semua bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung ni tak ada jawatan apa dia. Tak. Burung, ia keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang waktu petangnya dalam keadaan kenyang. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dan di antara ada riwayat. Nah, kita kata riwayat di situ. Ada diriwayatkan bahawa Nabi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa li mahabbika minal a'mal wa sirqat tawakkuli 'alaika wa husnadh dhanni bik. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku pohon taufikmu ke arah amalan yang engkau redai, tawakal yang benar kepadamu, serta bersangka baik denganmu. Tengok nota di bawah tu. Muhakkik kata hadis ini diriwayat oleh As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Sanad dia dhaif. Tapi doa tu bagus. Kalau kita nak berdoa pun boleh. Jangan kata ini hadis ni macam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban tu lah. Kan imam-imam debat tu jangan duduk marah dia baca. Dia minta berkat pada Rajab dengan Sya'ban nak sampai Ramadan. Kita ada setengah orang kata hadis doa tu ustaz. Dia tak kata hadis apa, dia baca doa je. Dan doa pun tidak memberi makna yang salah. Cuma saya kata ada sedikit kekurangan permintaan, sebab kita minta sampai ke Ramadan. Sampai Ramadan, ramai orang sampai Ramadan, sampai hidup Ramadan. Tapi hidup dia dengan bazar dengan jadi kita nak sampai Ramadan dalam keadaan kita sihat walafiat, kita selamat sejahtera, kan? Kita melakukan ibadat dengan penuh semangat. Jadi kita tambah dalam bahasa Melayu lah. Tambah lagi. Jadi doa ni pun menarik. Kita minta kita lakukan amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita betul-betul bertawakal pada Allah dan bersangka baik. Ini semuanya ada hadis-hadis yang mengajar kita tentang husnuzan billah. Dan tawakal terbina atas asas tauhid. Ini dia punya tapak tawakal tu apa? Tauhid. Dan tauhid itu sendiri mempunyai beberapa peringkat. Mari kita belajar. Dia panggil tabaqat at-tauhid. Tabaqat at-tauhid, berapa peringkat ada? Yang pertama, minha, di antaranya hati yang membenarkan keesaan Allah yang diterjemahkan melalui lafaz. Hati kita yakin Allah Ta'ala itu benar, Allah Ta'ala ni maha kaya, dan kita juga mengeluarkan apa yang di dalam hati itu melalui lafaz. Kita kata apa? Kata belakang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya kita dah mengakui bahawa Allah Ta'ala yang maha berkuasa, kan? Allah dia membenarkan melalui lafaz tersebut tanpa mengetahui dalil. Dia tahu ini peringkat pegangan orang awam. Mana bagi kita lah, kita ni panggil termasuk orang awam ni, orang ramai ni. Dia tahu, dia tawakal kepada Allah Ta'ala, membenarkan keesaan Allah Ta'ala. Kalau tanya mana dalil, la ilaha illallah. Tapi kalau tanya lebih lagi, mungkin tak tahu. Sehingga setengah orang tu bila tanya kuat-kuat, mana dalil ada Allah? Dia kata ayah dia kata Allah ada. Dia berpegang dengan ayah dia kata Allah ada. Jadi ulama akidah kata tidak mantap lagu tu. Sebab kita dengar orang kata je, kita sendiri tak boleh cakap. Jadi kita kena ajar kepada dia, mana dalil ada Allah, ada makhluk ni. Ada makhluk ni mesti ada Tuhan. Tabaqah at-tabaqatus tsaniyah. Tabaqah yang kedua, melihat kesemua perkara yang berbagai-bagai itu adalah datang daripada Allah yang Maha Esa. Ini adalah pegangan golongan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mana kita tengok apa saja pun, kita kata semuanya duduk di bawah kuasa Allah. Tabaqah peringkat yang ketiga, seseorang insan yang celik mata hatinya akan melihat bahawa
Tiada yang dapat melakukan sesuatu melainkan Allah Azza wa Jalla. Tengok dia kata penota ni, iaitu mengetahui perkara itu dan meyakininya. Ini bukan bermaksud ilmu kasyaf. Hari ni orang duk sibuk dengan kasyaf ni. Semua benda kasyaf belaka. Kan? Nak cari orang hilang pun kasyaf juga. Nah, sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian daripada ahli khurafat. Duk main kasyaf. Lah ni sebagai satu kasyaf dia panggil ilmu laduni. Orang tanya ilmu ni macam mana? Dia panggil ilmu laduni ni, dia tak nak cerita siapa dia, guru dia, belajar di mana. Laduni mana Allah Ta'ala buka begitu ya dia. Buka hijab. Ni bahaya juga ni. Kita ni kalau main buka hijab gitu, orang boleh dakwa apa yang dia nak dakwa. Kita nak bantah, dia kata Allah Ta'ala buka dengan saya, awak tak buka. Macam mana awak nak bantah? Awak ni ahli syariat yang zahir je. Nah, ini mereka. Ketika itu dia tidak lagi melihat kepada selainnya. Jadi kita tengok apa pun kita yakin dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan tengok benda tu jadi Tuhan. Itu dia panggil golongan hulul, ittihad, wahdatul wujud. Itu bahaya lagi. Bahkan dia akan takut, berharap menyerahkan seluruh keyakinan dan tawakalnya hanya kepada Allah. Ini kerana pada hakikatnya Allah sahajalah yang melakukan segala perkara. Maha suci Allah, sesungguhnya seluruh ciptaannya dipermudahkan pada manusia untuk diambil manfaat daripadanya. Semua hak benda atas dunia ni Allah permudahkan untuk kita. Dari beriktikad bahawa keluarnya hasil tanaman bukannya kerana hujan yang turun, dan hujan yang turun itu pula bukan disebabkan awan yang mendung. Demikianlah juga kapal yang berlayar bukannya kerana angin yang bertiup. Itu semua tu sebab kita kena terima juga kan. Mempercayai bahawa semua itu berlaku adalah disebabkan semua perkara tersebut merupakan satu kejahilan kepada hakikat sebenar semua kejadian. Sesiapa yang mengetahui hakikat sebenarnya tentu mengetahui bahawa angin tidak akan bertiup dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkannya. Seseorang hamba yang mengembalikan keyakinannya, kejayaannya, menggerakkan kapal layarnya kepada tiupan angin, samalah seperti seorang yang telah dikenakan hukum mempancung ke atasnya. Kemudian si raja mendatangi surat pengampunan ke atasnya, lalu lelaki sebut sibuk membicarakan berkenaan dakwat, kertas dan pen. Mana kita dah sibuk dengan dakwat yang telah digunakan untuk ditandatangani surat pengampunan tersebut dengan berkata, kalaulah tidak kerana pen ini tentu aku tidak akan terselamat. Boleh faham ke tidak dia pun analogi tu? Dia tak tahu yang selamatnya tanda tangan raja tu, tapi dia duk sibuk dengan sebab ni, sebab apa ni? Sebab pen duk tulis ni. Kerana pen duk tulis, kerana jadi dia tak pergi kepada yang betul-betul berkuasa. Itu maksud dia. Lebih baik kita tengok kepada sebab dan kita lupa kepada musabbib yang menjadikan sebab itu. Tapi peringkat asalnya begitulah manusia ni kan. Kita kata ada makan, ada kenyang, itu dia panggil hukum adat. Hukum adat. Ada makan, ada kenyang, ada mengantuk, ada tidur. Dia bahasa kita lama ni gitu dia perbincangan. Baiklah. Faslun fi bayani ahwalit tawakkul. Fasal pada menyatakan keadaan, amalan dan batas-batas tawakal. Jadi macam mana kita nak jadi orang tawakal dan apa kebatasan yang kita boleh tawakal, tak boleh tawakal. Perkataan tawakal dari perkataan al-wakalah. Al-wakalah mewakilkan atau perwakilan. Disebut wakala. Wakala fulanun amrahu ila fulan. Wakala. Kalau ada kitab tu kena tulis K dua kali. Wakala fulanun atau wakala fulanun ila fulan. Wakala boleh juga. Wakala. Wakala fulan ila amrahu ila fulan, yang bererti si fulan telah mewakilkan urusannya kepada orang lain. Ia membawa erti seorang itu telah menyerahkan segala urusannya kepada seseorang yang lain, atau dia bergantung kepada orang itu dalam urusannya. Itu mana wakala. Tawakal merupakan suatu ungkapan yang membawa maksud pergantungan hati kepada orang yang diwakilkan. Bila kita okey orang ni, mana kita percaya ke dia. Saya serah dah tugas kepada dia tu. Jadi kalau dia tak buat, cerita lain. Yang pentingnya kita dah wakilkan dia. Kita dah wakilkan dia.
Manusia tidak akan menyerahkan urusannya kepada orang lain melainkan apabila dia yakin orang itu mempunyai beberapa perwatakan, iaitulah baik hati, ada keupayaan dan panduan. Mana takkan kita wakil pada orang yang memang tak boleh buat kerja, kan? Ada juga zaman kita ini wakil apa yang tak payah cari syarat-syarat. Ada CJ ke tak ada CJ ke, ada kelayakan tak ada kelayakan, wakil apa? Ada satu jenis wakil. Ni tak ada masalah dah, sebab tak ada dalam borang kelayakan. Yang pentingnya dicalonkan. Ni hebat juga ni. Jangan main. Apabila kamu memahami perkara ini, maka bandingkanlah ia dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Apabila kamu beriktikad dan meyakini bahawa tiada yang dapat melakukan sesuatu perkara itu selain dari Allah Ta'ala, dan dialah Allah yang maha sempurna ilmu, kekuasaan dan rahmatnya, serta tiada lagi kekuasaan di sebalik kekuasaannya, sebagaimana tiada lagi ilmu dan rahmat di sebalik ilmu dan rahmatnya. Ketika itu tidak diragui lagi bahawa hati kamu pasti bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah sahaja, tanpa berpaling sedikit pun kepada yang lain. Sekiranya hati kamu tidak dapat merasai sedemikian, ia mungkin berpunca dari dua perkara. Manakala kita tak boleh nak rasa benda tu, ada halangan dia dua sebab. Apa dia dua sebab itu? Yang pertama, keyakinan yang lemah. Masya Allah, tabarakallah. Salah siapa? Salah kita, dia panggil ad-da'ful yaqin. Yakin kita Allah Ta'ala lemah. Salah satu daripada apa yang disebutkan di atas tadi. Yang kedua, apa sebab yang kedua? Hati yang lemah kerana dikuasai oleh sifat pengecut serta terganggu dan gelisah disebabkan sangkaan-sangkaan negatif yang menguasai dirinya. Jadi dua-dua tu, lemah yakin ataupun hati itu dikuasai oleh benda lain yang menyebabkan kita jadi lemah. Kita jadi lemah. Kadang-kadang hati terganggu kerana masih tunduk kepada sangkaan-sangkaan negatif, walaupun ia tidak menjejaskan keyakinannya. Seseorang yang ingin minum madu, lalu dibayangkan bahawa apa yang ada depan itu adalah najis. Masya Allah. Ketika itu seleranya itu akan hilang dan dia tidak mampu untuk meminumnya. Betul tak? Tak sedap ni. Tapi kalau orang bagi testimoni kuat-kuat, agak-agaknya macam mana? Semangat lalu tak? Ada satu kes nak dengar cerita. Ada seorang sahabat kita ni, ustaz besar dia. Kalau sebut nama orang kenal belakang sekarang ni, jawatan tinggi. Tapi dia cerita zaman dia jadi guru sekolah dulu. Dia ni, dia suka menjala ikan. Betul-betul hari cuti dia pergi jala ikan. Kolam tempat dia berjala tu kena ada anak ikan kecil besar-besar ni. Di kepala dia tu ada duri. Jadi melekat di pukak dia tu, memang dekat di jala dia tu banyak benda. Dia kata macam mana nak buat ni. Nak kutip seorang-seorang tak kuat. Lepas ada seorang lagi, kawan dia duduk cari ikan juga, orang Cina dia tu. Dia kata panggil, dia sebut nama lah. Dia kata mari sini. Dia kata mu tahu dah ikan ni, kalau kita makan dia memang kuat sungguh. Salah satu daripada energi, power lah. Dia kata betul kau ustaz? Terah. Kawan tu pun kutip ambil ikan tu. Kutip ambil satu bekas nak bawa balik. Dua hari nak pergi cari ikan, jumpa pula dia tepi jalan. Dia kata sudahlah, hari ni kena marah ke kawan dia lah. Jumpa jauh lagi akak tangguh ustaz. Dia kata, apa? Nak apa sing apa benda macam? Mana sing? Jadi molek dia tak mengoyak. Tengok pasal dia makan tadi dengan keyakinan dia bahawa benda ni energi, benda ni kuat. Masya Allah tabarakallah. Itu dia panggil kuwatul yakin, kekuatan. Pasal itulah orang setengah orang percaya bila dia beli siapa ratus-ratus ubat kita sanggup beli. Sebab apa? Sebab orang beri keyakinan kepada kita kuat. Masya Allah tabarakallah. Demikian juga apabila seorang yang waras disuruh bermalam dengan mayat, sama ada dalam kubur, di katil ataupun di rumahnya. Ni mayat, mu tidur sini. Nak agak kita, berani tak berani? Dia tentu akan menolak secara tabi'inya, sekalipun dia yakin bahawa mayat tadi sudah terbujur kaku. Mayat ni tak cakap dah ni, balik pun dah. Namun narurinya itu tidak pula menolak untuk bersama dengan benda-benda kaku yang lain. Kalau benda kaku lain, meja, kerusi tak apa, tapi mayat tak boleh. Itulah sifat penakut yang ada dalam hati
dan ia adalah satu jenis kelemahan yang kebiasaannya tidak mampu dielakkan oleh seseorang. Jadi pasal tu ada setengah kita penakut. Kadang-kadang anak kita ni 5 orang, kita tengok hak ni berani, hak ni takut dah. Gelak sikit, suruh ambil barang, tak pergi dah. Hak berani, tak ada masalah dia. Kita pula pergi cari dia, duduk apa dia gelak ni. Tengok dia punya jiwa tu kuat. Kadang-kadang ketakutan itu menjadi kritikal sehingga kan boleh menjadi satu penyakit, sehingga dia takut untuk bermalam seorang diri di rumah walaupun pintu sudah tertutup rapat dan berkunci. Berlaku tak berlaku macam ni? Aku tak ada orang berani duduk di rumah. Kalau duduk di rumah dia habis lampu, dia buka tak pakai lampu, kan? Kerana itu tawakal tidak akan sempurna kecuali dengan hati yang kental dan keyakinan yang jitu. Setelah kamu mengetahui pengertian tawakal dan keadaan sebenar yang dikatakan bertawakal, kamu juga hendaklah mengetahui bahawa keadaan tawakal dari sudut kuat atau lemahnya terbahagi kepada 3 peringkat. Darajat tawakal pula. Tanda itu, darajat tawakal tu ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, apa yang telah disebutkan tadi, itulah kepercayaan yang penuh. Kepercayaan yang penuh kepada pemeliharaan dan penjagaan pertolongan Allah SWT, seperti kepercayaan kepada seorang wakil. Mana kalau kita percaya kepada wakil ni, memang kita akan serahkan harta kita, dia jaga. Jadi orang yang percaya kepada Allah SWT, yakin sungguh, maka dia akan serah, tawakalnya tinggi, darajat dia. Darajat yang kedua, wahya aqwa, lebih tinggi lagi. Tahap yang lebih kuat itu keadaannya dengan Allah sama seperti keadaan seorang anak dengan ibunya. Lagi tinggi darjat. Betul tak? Anak tidak akan mengenali sesuatu atau mengadu kepada siapa pun selain daripada ibunya. Si anak hanya bergantung harap kepada ibunya. Sekiranya dia ditimpa suatu perkara, cetusan pertama yang terlintas dalam hatinya dan kalimah pertama yang keluar melalui lidahnya ialah ibu. Ummi, dia panggil mak dia. Ya ummah, itu bahasa Arab. Siapa yang mengadu kepada Allah, berlindung dan bergantung harap hanya kepada Allah, dia akan mengasihinya seperti mana anak mengasihi ibunya. Dengan itu dia menjadi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil, ada seorang ulama ni dia lemah semangat. Dia cerita dah, dia lemah semangat. Jadi dia kata, aku ni macam mana nak kuatkan semangat balik. Menarik juga ni cerita motivasi. Dia pun berjalan-jalan, tengok seorang budak kena marah ke mak dia. Mak dia duduk marah, mu ni tak dengar gini-gini. Akhir sekali mak dia kata keluar rumah, tutup pintu. Jadi budak ni pun berjalan sekejap. Lama-lama dia pusing-pusing, habis kampung dia pusing. Akhir kali dia balik duduk tidur kat tangga rumah mak dia. Jadi Tok Syekh duduk tengok budak ni apa tindakan dia nak buat. Lama-lama mak dia buka pintu, tengok anak duduk kat sini. Masya Allah, tabarakallah. Mak dia ambil dakak, mak dia cakap, aku kan dah cakap, kau kena dengar cakap ibu. Jangan buat benda-benda yang nakal. Kan kamu sudah tidak ada tempat nak pergi. Jadi dia pun juga. Jadi Tok Syekh ni, dia kata Masya Allah, tabarakallah, rupanya hati kita ni kalau ada masalah, tak usah duk cari tempat lain kita nak mengadu. Tak perlu kita duk sibuk-sibuk pergi ke Facebook. Tak, cukuplah kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Lah ni kita tak sampai kepada Allah. Dia dah sampai ke pakcik Facebook dia. Sakit gigi pun orang tahu, satu dunia dia tahu. Sakit gigi dia ni. Sibuk lah. Pasal tawakal kita tinggi di Facebook. Nak kata apa tak? Tawakal juga. Dia panggil tawakal Facebook. Tak ada lah dalam kitab zaman dulu ni. Kita kena tambah zaman kita ni. Jadi peringkat tawakal tu berapa jenis? Ada 3. Yang pertama tadi, orang yang tinggi. Peringkat yang kedua, ad-darajah as-saniyah. Apa dari kita ni? Yang kedua tadi ada 3 dah. 3 dah. Yang kedua tadi, yang 3 dah. 3 tu, kedua tu ibu. Kedua tu ibu. Cerita ibu tak habis lagi. Perbezaan antara kedua-dua peringkat ini ialah orang yang kedua ini telah fana dari tawakalnya. Dia sendiri tidak sedar akan tawakalnya kepada Allah kerana dia tidak melihat kepada yang lain selain Allah. Maknanya tidak ada ruang dalam hatinya kepada yang lain. Itu peringkat. Macam kanak-kanak tadi, dia tak mikir orang lain, nak pergi cari tok penghulu ke kampung dia, tak perlu dah. Cari mak dia juga akhirnya. Manakala orang yang pertama bertawakal kerana ada kepentingan di atas tanggungjawab yang diberikan dan dengan usaha faktor luar dan bukan faktor tabi'i, di mana ia tidak sampai ke peringkat fana. Ini semua adalah gangguan yang akan menjejaskan perhatian
dan tawakalnya yang sepatutnya difokuskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua peringkat. Kita pergi kepada peringkat yang ketiga. Darajat yang ketiga lebih tinggi dari kedua-dua peringkat sebelumnya, iaitulah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala seumpama mayat yang berada di hadapan tukang mandi jenazah. Lagi tinggi darajatnya. Keadaannya tidak berbeza dengan orang yang mati. Cuma di sini dia tidaklah menganggap dirinya telah mati, tetapi keadaannya berbeza dengan keadaan anak dengan ibunya, kerana si anak sentiasa mengadu pada ibunya, menjerit dan berpaut pada kainnya. Itu tengoklah perbezaan. Jadi anak ni walaupun dia percaya ke mak dia, tapi masih lagi dia minta dengan mak dia, nak makan, lapar, macam-macam. Tapi hak yang ketiga ni macam mayat. Dia tak ada dah. Dia tahu dah mayat ni duduk sini, dia tahu dah dia akan dimandikan, dia akan dikafan, dia akan dikebumikan. Betul tak? Kan ada juga mayat orang tak kebumi. Mayatnya tersembunyi lah, kan? Ini adalah beberapa keadaan yang ada pada makhluk, namun ianya sukar untuk dilakukan secara berterusan, terutama sekali peringkat yang ketiga. Jadi kita ni kalau kita duduk diam gitu, itu peringkat Nabi Ibrahim boleh. Ingat waktu Ibrahim AS, dia nak dicampak dalam api. Pada waktu tu malaikat mari tanya kan, kau nak minta apa Ibrahim? Ibrahim kata apa? Allah tahu belaka khas aku. Jadi kita jangan sampai peringkat tu. Kalau kita duduk diam, tak ada duit pun tak minta, tak apa. Orang tanya kenapa tak minta? Tawakal Allah Ta'ala. Jawabnya mati seorang lah kita. Ya, siapa dia nak tahu keperluan kita? Kadang-kadang kita ni suka merajuk, dia panggil. Tak bagi tahu kepada orang yang patut kita bagi tahu untuk mendapat pertolongan. Akhir-akhir sekali kita kata kenapa dia menjauhkan diri? Sebab dia kata kawan tak tolong dia. Jadi kita nak tolong macam mana? Kita tak tahu dia perlu. Nampak relax ya. Ni hari ni banyak orang ni. Kadang-kadang dia hantar WhatsApp, SMS, gambar-gambar dia susah gini-gini. Tapi tengok dia punya handphone tu, hidup je internet. Ada pula fulusnya. Nak beli top up tu kan. Dia kata ni bukan saya beli ni, saya duduk di kaki lima masjid ni contohnya. Jadi payahlah kita nak beri kepercayaan tu agak sukar. Jadi tapi tawakal dia tinggi. Baik. Faslun fi bayani a'mal al-mutawakkilin. Pada menyatakan amalan orang-orang yang bertawakal. Jadi macam mana orang bertawakal ni yang sebenarnya, bagaimana keadaan dia? Adakah dia tak boleh bekerja? Adakah dia tak boleh minta? Tak boleh tu, tak boleh ni? Kita tengok di sini huraian. Mungkin ada yang menyangka bahawa maksud bertawakal ialah dengan meninggalkan usaha dan perancangan. Saya ni tak buat apa dah ni, pakai duduk di masjid je. Sebab tawakal. Betul ke itu? Tawakal dianggap seperti percakai yang gugur ke bumi, atau seperti daging yang berada di atas tempat pemotongannya. Ini adalah anggapan orang jahil, dan ianya haram di sisi syarak. Kalau kita tengok daging yang ada situ, potonglah kalau nak makan. Tak, tunggu dia masak sendiri, mana jadi. Syarak memuji orang yang bertawakal. Kesan tawakal terpancar pada usaha dan pergerakannya untuk mencapai tujuannya. Usaha seseorang hamba berlaku sama ada untuk mendapatkan manfaat seperti pendapatan, memelihara manfaat seperti menyimpan, atau menolak kemudaratan yang mungkin berlaku seperti usaha menghindarkan diri daripada perompak, atau dengan tujuan menolak kemudaratan yang telah berlaku seperti berubat kerana sakit. Pergerakan seorang manusia tidak lebih dari 4 aspek tersebut. Kita tengok keadaan manusia ni, lagu tu ya keadaan dia, tak lebih daripada itu. Yang pertama, untuk mendapat manfaat. Jalbul manafi' dia panggil. Nak ambil manfaat. Faktor yang boleh mendatangkan manfaat terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, sebab yang pasti. Kita ni akan boleh sebab yang memang pasti akan berlaku, iaitulah sebab yang berkait langsung dengan musababnya, serta selari dan tidak bercanggah dengan takdir dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Contohnya, makanan yang berada di hadapan kamu ketika kamu lapar, tetapi kamu tidak menghulurkan tangan untuk mencapainya kerana kamu berkata, aku ini orang bertawakal. Betul ke tak betul? Tunggu menjadi magic. Nganga mulut, buka mulut, makan dah masuk dah. Jadi macam kata pula dia ni. Syarat bertawakal ialah meninggalkan usaha,
Sedangkan mengholorkan tangan, mengunyah dan menelan adalah usaha. Ungkapan sebegini memang benar-benar gila. Masya Allah. Baik tu Syekh kita ni. Dia kata orang tak betul jalan ni. Fahaza, betul terjemah. Fahaza jununun mahdah. Betul-betul gila dia ni. Dan langsung tidak termasuk dalam konteks tawakal. Jika kamu hanya menunggu Allah menjadikan kamu kenyang tanpa makan, atau menjadikan makanan bergerak sendiri menuju ke mulutmu, ataupun diperintahkan malaikat untuk mengunyahnya dan menghantarkannya ke perut kamu, sebenarnya kamu amat jahil dengan sunnatullah, dengan ketetapan yang Allah Ta'ala buat. Manusia ni kena berusaha. Jadi mana boleh nak jadi lagi tu. Sedak dia, duduk diam, tawakal tak? Begitulah juga kiranya, sekiranya kamu tidak bercucuk tanam kerana mengharapkan Allah Ta'ala akan menumbuhkan tanaman tanpa benih, atau berharap isteri akan melahirkan anak tanpa melakukan persetubuhan, semua itu adalah kerja gila. Dua kali dah ni. Tawakal pada peringkat ini bukannya dengan meninggalkan usaha, tapi tawakal dengan ilmu dan detik hati. Mana kita kena buat usaha, kemudian barulah kita tawakal. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, insya-Allah. Ilmu di sini bermaksud mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makanan, Allah yang buat kita tangan, segala sebab, kemampuan bergerak, dan dialah juga yang memberi kamu makan dan minum. Allah Ta'ala beri kita makan dan minum. Manakala maksud tawakal dengan detik hati di sini ialah hati dan pergantungan kamu hendaklah kepada kurniaan Allah Azza wa Jalla, bukannya kepada tangan dan makanan. Ini kerana mungkin tangan kamu menjadi kaku dan pergerakan kamu menjadi lumpuh, atau mungkin Allah SWT menjadikan orang lain dapat merampas makanan daripada kamu. Oleh itu mengholorkan tangan untuk mendapatkan makanan tidak menafikan pergerakan tawakal. Ini siapa dia kata kalau kita nak makan tu kena masak ni tak ada tawakal ni buat ni. Kita kata lah, itu pandangan orang yang tidak benar. Yang kedua, sebab-sebab yang tidak dapat diyakini, tetapi pada kebiasaannya segala musabab tidak akan terhasil melainkan dengan adanya sebab-sebab tersebut. Ini kita tengok kepada sebab pula. Contohnya, seorang yang keluar meninggalkan tanah air, bermusafir, mengikuti jalan kampung yang jarang dilalui oleh manusia dalam keadaan tidak membawa apa-apa bekalan. Dia jalan seorang, dia tak ada bekal. Tindakan ini sebenarnya seperti ingin menguji Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan itu adalah ditegah kerana kita disuruh mencari bekal. Buktinya, tak kala Nabi SAW bermusafir ke Madinah, baginda berbekal dan mengupah seorang penunjuk jalan. Siapa dia hak je tunjuk jalan Nabi? Apa nama dia? Guide dia. Yang Nabi kita hijrah. Siapa nama? Kata lama tak sebut tu. Kalau mesti hijrah kita dengar juga orang ceramah. Pasal tu lah anda nak tengok ceramah kita hari ni pun kadang-kadang dia tak bawa dah cerita secara fakta. Sebut tajuk sikit kait, lepas tu gak pusing sana sini. Jadi tidak banyak ilmu yang kita dapat sebab penceramah terlalu sibuk, tak sempat nak murajaah. Kan Nabi kita hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dibantu oleh Abdullah bin Uraiqid. Dia tu guide-nya yang jadi pemandu tu. Seorang lagi pembantu Sayyidina Abu Bakar, nama dia Amir bin Fuhairah. Ini tunjuk maknanya dari sudut buktinya Nabi SAW mengupah orang yang tunjuk jalan. Kenapa Nabi tak pergi sendiri? Dia ada wahyu ya, GPS ada. Tidak jadi masalah. Tapi Nabi nak ajar kepada kita sifat ini tidak menafikan tawakal. Itu tujuan. Nabi boleh pergi. Allah Ta'ala tak hantar burak mari, kenapa? Ini ada orang tanya dia, kenapa waktu Mi'raj Nabi naik burak? Sedangkan waktu kritikal betul-betul waktu hijrah, burak tak datang. Tak bolehkah kita panggil dak burak pergi ambil bawa balik Madinah? Boleh je. Tapi sahabat-sahabat lain nak hijrah, macam mana ada burak ke tidak? Maka oleh kerana hijrah itu perlu kepada pengorbanan seorang diri, masing-masing individu, maka Allah hantar Nabi pergi secara manual. Tak boleh hantar burak. Dari Isra' Mi'raj boleh.
Sebab kita Isra Mi'raj tu ada kait dengan solat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak solat, kita boleh pergi seorang ya. Solat berjamaah pun boleh. Kan? Tapi walaupun solat berjamaah, hati masing-masing. Ada yang khusyuk, ada tak khusyuk, ada macam-macam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang kedua, yang ketiga pula, darajat yang ketiga. Melakukan segala sebab yang dijangka membawa hasil. Melakukan segala sebab yang dijangka membawa hasil, walaupun pada zahirnya ia bukanlah sebab-sebab yang pasti. Contohnya, seorang yang terlalu teliti dan menghalusi dalam membuat perancangan-perancangan yang rapi pada rupa bentuk dan perincian kerja. Jika tujuannya betul dan perbuatannya itu tidak keluar dari asas syariah, ia termasuk dalam konteks tawakal. Namun begitu dibimbangi, ia termasuk dari kalangan orang yang rakus dan halaba, sekiranya dia ingin mencari kemewahan duniawi semata-mata. Nak cari dunia semata-mata. Meninggalkan usaha bukan dari konsep tawakal, tapi ia merupakan tingkah laku penganggur. Tingkah laku penganggur yang lebih suka berehat-rehat dengan alasan bertawakal. Kenapa awak tawak kerja sekarang ni? Tawakal tinggi dah saya ni. Dia sebenarnya ada juga hak jenis tawakal gini. Saya kenal juga seorang dua. Biasanya darjat tawakal tu memang tinggi. Sebab apa? Asyik duduk masjid dia. Tempat-tempat kuliah ada selalu. Saya ni tawakal dah ustaz. Tawak kerja apa? Bila kita siasat tengok, rupanya bini dia cikgu, guru. Oh, tinggi molek tawakal. Dia tawak kerja, bini pula buat kerja. Jadi juga. Itu tawakal juga. Tawakal ke bini pula. Takkanlah isteri dia tak nak bagi dia makan. Betul tak? Kalau kamu punya suami tak ada kerja, bagi makan ke tak? Bagi makan juga. Macam-macam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Al-mutawakkil, orang yang bertawakal ialah orang yang melemparkan bijian ke tanah. Mana campur benih-benih tu atas tanah, bercuk tanam. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita awal-awal lagi tak buat kerja, itu bukan tawakal. Dia panggil tawakul. Bahasa Arab kata tawakul, mana orang yang menyerah diri entah apa, tak buat kerja. Tadi kita kata apa tadi? Ada 4 perkara, aspek pergerakan manusia. Yang pertama sekali, dia bergerak untuk mencari manfaat. Jadi tidak jadi masalah dari sudut tawakal, kan? Yang kedua, mencari peluang untuk menyimpan. Tengok ni. Yang kedua ni, mencari sebab-sebab untuk menyimpan. Contohnya, sesiapa yang sudah mempunyai makanan keperluan harian yang halal, tetapi masih sibuk berusaha mencari seumpamanya lagi untuk menyimpannya, sehingga membelakangkan masanya yang sepatutnya ditumpukan sepenuhnya untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka usaha dan tindakannya menyimpan makan itu tidak terkeluar dari konteks tawakal kepada Allah. Lebih-lebih lagi jika dia mempunyai ahli keluarga. Biasanya kalau kita nak simpan makannya, banyak mana kita beli? Beli sebulan tak? Beli sebulan lalu lah. Beras kita berapa kilo sehari? Contohnya sekilo sehari, kita beli 30 kilo. Adakah itu tidak kira tawakal? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, dua-dua sahih, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW menjual kebun kurma Bani An-Nadir. Ini Bani Nadir di Madinah yang kena halau daripada Madinah. Dan Nabi menyimpan hasilnya untuk membiayai keperluan ahli keluarganya bagi tempoh setahun. Nabi kita ada juga dia punya perancangan setahun. Dia simpan ya makanan. Ada untuk setahun. Jika disebut bahawa Rasulullah SAW pernah melarang Bilal daripada menyimpan makanan, bila cerita Bilal ni, tengok dalam nota kaki, hadis riwayat Bazzar, At-Tabarani dan Al-Qudai daripada Ibnu Mas'ud, tetapi ianya dhaif. Jadi cerita hak Nabi kita larang Bilal daripada menyimpan makanan tu. Jawab, kalaulah betul itu sahih,
Jawapan ialah fakir miskin adalah seumpama tetamu kepadanya. Oleh itu Bilal sepatutnya tidak menyimpan makanan tersebut yang boleh menyebabkan mereka semua kelaparan. Jadi kalau dia simpan, mana hari ni tak cukup makan belaka, bagi terus habis makanan. Esok cari lain. Bahkan jawapan yang lebih tepat ialah keadaan Bilal dan orang sepertinya di kalangan ahli sufah. Tanda ni, siapa dia ahli sufah? Dak ahli sufah ni orang di Madinah. Biasa tak dalam masjid Nabi tu, belakang tu ada tempat tinggi duduk. Setentang itulah dia panggil sufah dulu. Kalau kita nak bangsa lah sufah ni, macam pondok kecil orang duduk ramai-ramai itu. Jadi dia orang ni ahli sufah, tidak sepatutnya menyimpan makanan, sebab ramai lagi kawan dia tak cukup makanan. Kenapa dia nak simpan? Jika tidak, mereka akan dicemuh kerana berdusta dalam mendakwa diri mereka sebagai ahli sufah, dan bukannya kerana menyimpan makanan yang halal itu. Baiklah, kita yang kedua tadi, apa dia keputusan dia? Kita simpan makanan. Hari ni ramai sahabat-sahabat kita ni, dia ada duit, dia simpan, dia melabur, dia simpan dekat mana-mana. Nah, ada seorang kawan saya tu, dia simpan dalam tabung haji. Kau tak boleh sebut cerita tabung haji? Boleh sebut tak? Jadi Alhamdulillah, dia kata saya kerja lama dah Ustaz, saya tak duit saya dah tabung haji, banyak jugalah. Habis saya nak tumpukan belajar sekarang, nak tumpu belajar. Alhamdulillah lah, dia belajar, dia rajin lah. Masjid tu tak tinggal dah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kerja kamu tak ada, kita tunggu ambil pencen di duit simpanan tadi lah. Cukup dah dengan duit tu untuk apa? Untuk belanja hidup dia dengan satu keluarga, cukup. Tiba-tiba turun pula dia punya tu. Dia kata Alhamdulillah Ustaz, saya kena pergi kerja semula lah. Tawakal saya sudah jadi ada masalah situ. Kita kata dah dia tawakal dah tadi, betul dah usaha dia tu. Tapi boleh kerana tak cukup perbelanjaan, terpaksa dia kena pergi usaha balik. Macam-macam tawakal, perancangan. Yang ketiga, kita contoh ya tu, bukan soal nak komen 1.2 ke apa itu, itu cerita orang-orang politik lah. Kita bagi orang politik ni. Setengah orang kampung ni, dia buka akaun tabung haji hak RM2 dulu, dapat buku kuning sampai hari ni pun duduk situ lagi. Dia tak naik-naik lagi duit dia. Yang ketiga, melakukan usaha untuk menghindari kemudaratan yang mungkin akan berlaku. Jadi kalau kita sekarang ni banyak benda-benda yang kita buat, adakah itu menyalahi tawakal atau tidak? Bertawakal bukanlah bermakna dengan meninggalkan usaha-usaha tersebut. Oleh itu tidak harus seorang tertidur di tempat yang terdapat banyak binatang buas. Kenapa tidur sini? Tawakal Allah. Tengok kepala tak ada, esok tak apa dah. Atau tidur di laluan air deras. Kita tahu dah hujan berlaku di hulu, kita pergi tidur tepi sungai, agak esok dia sedar kat mana tak? Tak boleh macam tu. Sekarang ni yang bahayanya, kita pergi tempat air terjun ni, dia panggil kepala air. Kepala air ni macam-macam turun di situ. Kayu-kayu lah, ramai orang mati yang ditimpa benda tu. Jadi hati-hati, jangan duduk tidur tawakal situ. Atau di bawah dinding yang runtuh. Kita tengok dah dinding ni melekah, yang nampak tak? Tidur sini berteduh. Kesemua perkara ini adalah ditegah oleh syarak. Jangan kata saya tawakal, tak boleh. Sifat tawakal tidak terjejah dengan memakai baju besi untuk berperang, menutup pintu, menambak unta dengan tali. Sama jugalah kereta kita ini kan, kunci kereta lock baik-baik tak? Tidak ditegah. Sebab apa? Allah perintah kepada Nabi, wal ya'khuzu aslihatahum. Mereka nak ambil senjata. Kalau tidak, Nabi ajar tawakal ya. Duduk kat Uhud tu relax. Kenapa ni? Tawakal. Kan Nabi pakai baju rantai masa nak pergi perang Uhud, baju besi. Surah An-Nisa 102. Seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, aqilha wa atawakkal atau utliqha wa atawakkal. Qala aqilha wa tawakkal. Ni arahan dia ni. Wahai Rasulullah, adakah saya perlu menambaknya unta ni, kemudian tawakal? Ikat dulu, tawakal. Atau aku biarkannya dan bertawakal?
Jawab Nabi, aqilha wa tawakkal. Ikat baru tawakal. Macam kita juga dah, kereta terbuka yang itu. Kenapa? Tawakal Allah. Tinggallah handphone awak kat situ nak tengok. Apa jadi? Kalau orang tak nampak, selamat lah. Hadis ni riwayat At-Tirmizi, Al-Baihaqi. Panjanglah. Ada kata sanad dia dhaif, dan Iraqi kata wajawada isnadu Iraqi. Iraqi kata sanad dia baik. Dalam semua keadaan di atas, seseorang itu hendaklah bertawakal kepada pembuat sebab, musabbib. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Bukannya sebab itu sendiri. Dia hendaklah redha dengan segala yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Jika selepas barangnya dicuri, dia merasakan kalau dia sangat lebih beringat-ingat, berhati-hati, pasti tidak akan dicuri, ataupun dia mengadu kerana tidak berpuas hati terhadap apa yang berlaku, maka jelaslah bahawa dia jauh dari konsep tawakal yang sebenar. Jadi setelah kita berusaha, kemudian hilang juga barang kita, kita kata itulah kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi usaha kena ada. Sebab tu lihat, sifat tawakal ni dia kena kait juga dengan sifat qada dengan qadar. Ni kita ni kena belajar dua-dua lah. Kepadanya, takdir Allah Ta'ala itu ibarat seorang doktor. Kalau doktor tersebut memberikannya makanan, dia pasti rasa senang hati, kerana pada fikirannya, kalaulah makanan ini tidak bermanfaat kepadaku, tentu dia tidak akan memberikan aku makanan tersebut. Jika doktor tersebut melarangnya dari makan, dia juga akan merasa senang hati, kerana dia berfikir, kalaulah bukan kerana dia tahu makanan tersebut akan memudaratkannya, pasti dia tidak akan halang aku dari makan. Jadi kita ni, tawakal kita dengan Allah Ta'ala, dengan tawakal dengan doktor, kadang-kadang tinggi hak doktor lagi. Betul tak? Doktor suruh-suruh, berhenti lalu. Kenapa tak buat ni? Doktor larang. Pasal itulah saya nak pakat sangat dengan doktor ni. Supaya doktor semua sekali cakap, jangan isap rokok. Baru dia percaya. Ustaz cakap, khilaf. Kalau ustaz cakap ni, khilaf ulama dah. Duk main khilaf macam. Tapi kalau doktor cakap, tak ada khilaf dah. Tapi ada lagi dia kata doktor kampung dia tu tak khilaf juga. Dia cari juga ke mana pun nak selesai masalah dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang masih tidak mempunyai anggapan terhadap Allah seperti mana anggapan pesakit pada doktornya, yang mahir itu, tawakalnya masih tidak sah. Mana kita kena yakin bahawa hak Tuhan cakap ni memang berlaku. Kerana itu, jika barangnya dicuri, dia redha dengan takdir dan menghalalkan apa yang diambil oleh pencuri kerana simpati kepada orang muslimin. Pernah seorang hamba Allah mengadu kepada seorang ulama bahawa dia telah dirompak di pertengahan jalan. Lalu ulama itu menjawab, kalau kamu tidak bersedih kerana adanya seorang Islam yang sanggup melakukan perbuatan tersebut, lebih daripada kesedihan kamu kerana kehilangan harta itu, maka kamu sebenarnya masih belum ikhlas dan berlaku baik kepada orang Islam yang lain. Tinggi juga darjat tu. Jangan pula orang curi mari tak bersangka baiklah dengan seorang Islam yang lain, ambil barang kita pula. Jadi ni mungkin orang ni perlu sungguh, kan? Tamaklah kita pergi kepada kategori yang keempat. Yang tadi melakukan usaha untuk menghindari, macam kita hari ni lah, naik kereta kena pakai tali keladah. Kita pakai tu kerana AES ke kerana nak selamat diri? AES kerana apa? Ni yang suluh orang kat kamera ni, apa nama? AES yang menempati maqasidus syarat sekarang ni. Jangan main. Maknanya tujuan kita pakai tu kerana kamera tu, kerana atau kerana nak selamat. Jadi kita, itu dia panggil melakukan usaha untuk menghindari kemudaratan. Mana kalau kita pakai tu, insya-Allah kalau apa-apa terjadi, adalah sikit dapat mengurangkan risiko. Jadi kita kata alhamdulillah, kan? Yang keempat ni, benda telah terjadi, kita berusaha nak buang. Ini yang keempat. Yang keempat, berusaha menghilangkan mudarat seperti mengubati pesakit dan seumpamanya. Boleh tak boleh kita ubat pesakit? Sebab-sebab yang boleh menghilangkan mudarat itu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sebab yang maqtu', maknanya sebab tu memang pasti dah, tak ada orang, tak ada siapa boleh pertikaikan. Sebab yang dia panggil maqtu' tu maknanya sudah dipastikan.
Seperti air boleh menghilangkan mudarat yang disebabkan dahaga, dan roti boleh menghilangkan mudarat yang disebabkan lapar. InsyaAllah kalau kita makan tu hilanglah lapar sekejap kan. Meninggalkan perkara-perkara sebegini tidak termasuk dalam konteks tawakal kepada Allah Ta'ala. Kenapa tak makan roti? Tawakal lah, makanlah. Yang kedua, sebab yang berasaskan kepada kebiasaan, iaitu dengan sangkaan yang kuat. Dia panggil az-zan, ghalabatuz zan. Mana sangkaan yang kita kuat, benda ni jadi. Seperti membuang darah kotor, berbekam, meminum pelawah perut dan sebagainya. Orang ni lama tak buang air, pergi minum ubat julak ke apa dia mah. Akhir sekali keluar belakang. Ini semua tidak menyalahi sifat tawakal. Rasulullah SAW pernah berubat dan memerintahkan umatnya supaya berubat. Itu hadis tu jelas. Al-amru bit tadawi fil Bukhari dan Abu Daud dan lain-lain lagi. Bukhari fil Adabil Mufrad. Majoriti umat Islam mengambil ubatan apabila ditimpa penyakit. Manakala sekumpulan yang lain ada yang tidak berubat kerana bertawakal. Nah, dia ada juga yang tak nak ambil. Dia kata dia tawakal. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah ditanya oleh seseorang, bolehkah kami memanggil tabib untuk merawatimu? Jadi Sayyidina Abu Bakar tengah sakit kan. Orang pergi panggil dia, kami pergi panggil doktor untuk Sayyidina Abu Bakar. Qala, Abu Bakar kata apa? Ra'ani tabib. Ra'ani at-tabib. Dia kata tabibku telah melihat aku. Tabib tengok dah aku. Ditanya kepadanya, fama qala laka? Apa yang tabib katakan kepada awak? Qala inni fa'alul lima urid. Dia kata aku maha melakukan apa saja yang aku kehendaki. Dia kata apa? Mana dia tak maulah. Allah Ta'ala tahu dah. Jadi tawakal Sayyidina Abu Bakar ni takkanlah kita nak ikut kata aku ni setara dengan Abu Bakar, tak usah panggil doktor. Cuma orang yang sakit terlalu kuat, kadang-kadang dia tak perlu lagi doktor. Dia kata tak payah panggil doktor lah, ngambil ubat. Banyak habis ubat dah dia makan, bergantang ubat dah. Qala al-musannifu, siapa dia musannif? Ibnul Jauzi lah, yang kita asal dia tu. Pengarang kita ini berkata, pendapat yang kami pilih ialah perlu berubat. Kena berubat juga. Perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu mungkin berlaku selepas beliau berubat dan keadaannya menjadi lebih baik, ataupun mungkin beliau menyedari bahawa ajalnya sudah pun hampir tiba. Lantaran beberapa tanda yang dirasainya, ketahuilah berubat itu merupakan sebab-sebab yang boleh membantu dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kita kena berubat juga. Jadi ada biasa orang tak nak berubat ni, dia puas dah, jemu dah pergi ke hospital dah. Lepas temu janji. Ada seorang sahabat itu, keluarga kita tu, rebah dia pensan, pergi masuk kecemasan. Akhir sekali doktor tahan dia satu malam. Lepas tu dia bagi tempoh untuk murajaah doktor balik bulan 6. Dia kata hidup ke mati aku tak tahu dah. Patut 2-3 hari murajaah balik kan. Maknanya masa tak cukup. Jadi kita nak kata macam mana? Sayyidina Abu Bakar darjat dia tinggi. Dia ada orangnya Allah SWT beri karamah kepada dia. Ini ada satu kisah dalam buku dia panggil Musyahadat Tabib. Seorang doktor ni pendakwah di Arab Saudi, nama dia Khalid Al-Jubair. Dia ni pendakwah hebat. Kalau tengok dia doktor pakai bedah, tapi janggut ada sekat ni. Panjang dia. Kita nak turun ni tak turun dah. Janggut kita ni sekat ni dia, tapi janggut di sini. Dia kata ada seorang budak ni kena tembak. Kan orang Arab ni suka main tembak, berburu ni kena tembak. Bila orang bawa pergi hospital, doktor mari dengan tim dia lah, dengan alat-alat dia apa. Dia kata, doktor tak usah buat apa-apa dengan aku. Aku nak ayuh aku masuk. Doktor tak payah masuk. Doktor kata tak boleh kerja kami. Dia tak payah buat rugi ubat ya. Inni amut, sekarang aku nak mati. Maknanya ada orang yang Allah Ta'ala beri karamah kepada dia, dia boleh nampak dah malaikat maut dah nak mari dah. Duk tunggu masa jam yang dijanjikan je, nak ambil nyawa. Nasallallahu husnal khatimah, insya-Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni mungkin darjat dia di situ. Kita nak kata aku ni setara Abu Bakar, jangan. Yang ketiga, sebab yang tidak dipastikan. Sebab tak pasti. Seperti mendemah dengan besi, dia panggil al-kai, yang berubat dengan api tadi, besi panah tadi.
dan sebagainya. Perbuatan sebegini luar dari konteks bertawakal, kerana Nabi SAW telah menyifatkan orang yang bertawakal tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi hak Nabi kita larang, kalau buat juga dia kata orang ini tidak tawakal. Sebahagian ulama mentafsirkan bahawa kalimat al-kay yang disebut dalam hadis Nabi SAW, mereka itu tidak mendemah dengan besi, adalah merujuk kepada perbuatan kaum jahiliyah, di mana mereka mengamalkan budaya mendemah dengan besi dan berjampi ketika sihat agar tidak ditimpa sakit. Ia bermaksud demikian kerana Nabi SAW juga berjampi dengan ayat Quran selepas datangnya penyakit dan pernah mendemah As'ad bin Zurarah. Jadi ada pernah Nabi kita buat kepada As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Dia kata, tengok di riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abdul Bar dalam Isti'ab, dan Imam Ahmad Ibnu Sa'ad, jadi bisanadnya sahih. Jadi ada Nabi kita buat ketika beliau sakit. Jadi maknanya adalah khilaf tu, bukan makna tak boleh semua sekali. Ana cerita dulu sekali waktu kita pergi ke China, kan? WhatsApp di China, saya punya kaki bengkak. Masuk di hospital Islamik, Hospital Dr. Ahmad di Linxia ke apa nama tempat, lupa. Jadi di sini dia perubatan dia tu perubatan dengan macam dengan api juga ni. Dia ambil lampu panah tu, dia suluh ke kaki kita. Saya duduk mikir waktu tu, kan masuk dalam kumpulan tak boleh masuk tanpa hisap ni, main dengan al-kai sini. Tapi dia tidaklah bersih panah betul, cuma dia suluh lampu tu memang lama dia suluh. Akhir kali kita berasa lengah dah ni. Panggil dia punya jururawat mai. Finish, beri kat orang putih dah. Dia tak faham juga. Panggil, cakap dengan Arab, intah tak faham juga. Kata, macam mana nak selesai? Kita letih duduk lengah, duduk kaki duduk gini. Akhir kali panggil, tangan. Ni. Kita tunjuk kaki, kata, Sadaqallahul Azim. Bunyi Cina bunyi. Sadaqallah. Barulah ya yang dia panggil kawan-kawan dia mari baru dia cabut Sadaqallahul Azim. Dia baru dia faham rupanya. Tu ya dia boleh faham. Jadi Sadaqallahul Azim mana. Mari juga idea kita kan sudah ngaji Quran Sadaqallahul Azim tu. Dia boleh faham situ rupanya. Bahkan Arab tu boleh, Inggeris pun tak boleh. Cina kita tak faham, kita cakap dia tak faham pula. Jadi cerita Al-Kai tadi panjang jugalah. Ada huraian di sini tentang cerita Nabi pernah buat As'ad bin Zurarah. Sayyidina Jibril mari baca kepada Nabi SAW. Cuma tempat kita ni pelik sangatlah kalau berjampi kan. Cahaya belakang ke bomong, buat tuduhan-tuduhan. Itu yang jadi masalah. Manakala keluhan para pesakit boleh mengeluarkan mereka dari sifat tawakal, para ulama amat benci kepada keluhan ketika sakit kerana ia seolah-olah merungut. Al-Fudail Ibn Iyad pernah berkata, aku mahu apabila ditimpa penyakit tidak ada orang yang datang menziarahiku. Masya Allah. Jadi Fudail ni darjat dia tinggi. Kalau dia tak mahu orang ziarah dia pun logik lah, kan? Kita ni nak suruh orang ziarah. Tak? Lambat waktu ziarah dia atas. Bila orang nak mari ni? Ni. Alhamdulillah saya keluar satu risalah sempena dengan ni. Tajuk dianya motivasi pesakit. Nanti kita bagi risalah ni insya-Allah. Motivasi pesakit dan adab ziarah orang sakit. Dalam risalah kita ni ada tiga perkara. Yang pertama motivasi pesakit. Mana orang sakit dia kena belajar adab ni. Kena belajar adab sabar, adab tawakal. Kalau tidak dia mengamuk. Kenapa Allah buat saya begini? Ini berat kita ni. Pernah saya dengar orang sakit, dia marah, dia kata, Ustaz, kenapa Allah buat saya begini? Kata subhanallah. Hilang kewarasan dan hilang kesabaran. Maka orang ni rugi dua kali. Atas dunia dia sakit, pahala akhirat pula hilang. Ini di antara motivasi kitanya. Kita kata sakit tu kita tak nak, tapi kalau dia datang, kita kena terima dalam keadaan sabar. Kemudian yang kedua dalam ketah ini, adab dan kelebihan ziarah orang sakit. Kita kena pergi ziarah orang sakit. Apa kelebihan adalah hadis Nabi sebut. Dan di antara adab dianya yang kita suruh ingat betul-betul, bertanyakan tentang ibadatnya. Sekat kita pergi ziarah orang sakit ni, pernah tak kita tanya? Yang kita tanya sakit tak? Sakit. Orang sakit pula kalau jenis sakit sikit dia kata, "Dak, mari relax dah sebentar ni. Mari apa sini dah." Dia tanya ayat lagi tu jangan pasal. Jangan duk cari pasal kita. Dia tanya.
Makan, dia kata hari-hari dah. Dia kita punya apa ni, jururawat ni misi buat mari makanan. Jadi kita kena tanya solat. Tanya hak tu, dia kata kalau tak mari pun tak apalah. Kalau tak mari ziarah saya pun tak apa. Nah, mari tanya orang tak pernah tanya ni. Itulah yang sebenarnya pertolongan kita kepada dia. Sebab majoriti orang duduk dalam hospital tak solat. Seolah-olah masuk hospital mendapat lesen cuti solat. Siapa dia bagi lesen dia? Kita tanya. Kalau nampak dia nak solat, saya nak solat tapi tak pandai contohnya, kita cuba hubungi pegawai agama di hospital. Dia ada. Sekarang ni hospital kerajaan ada, cuma tak ramai lah. Tapi boleh lah untuk minta bantuan kan. Yang kedua, kita bawa ustaz kita sendiri senang. Panggil ustaz, saya nak ziarah sahabat saya sakit ni. Mari sekali. Bawa risalah. Ada sekarang ni jabat-jabat agama dia keluar risalah panduan untuk orang sakit. Di sini pun ada rasanya. Jadi kita ziarah sakit. Yang ketiga dalam kertas ni doa-doa yang kita baca. Kita pergi, kalau boleh kita pergi dekat dia, kita baca azhibil ba'sa rabbanas. Jadi orang sakit pun tenang hati tengok orang duk baca ni. Kan? Ada satu tempat klinik hospital yang ni penuh orang. Berjam-jam tunggu. Yang sebelah tu kalau pergi 5 minit selesai, boleh dapat Panadol. Contohnya, mana mudah. Saya tanya orang sakit, kenapa minat sangat kau doktor ni? Yang ni pun doktor juga. Oh, dia kata Masya Allah, Tabarakallah. Dia nak test tu baca bismillah dulu. Dia nak test kita tu, dia baca selawat dulu. Kamu dia sambil-sambil duk injek tu, dia baca doa. Tengok psikologinya, kalau kita baca doa ni, suka orang sakit. Baca belakang doa ni. Tengok doa yang ke As'alullahal Azim tu, pegang dia, kita baca 7 kali. Sambil-sambil kita tiup dia. Kalau tak ingat, bawa kertas ni, duduk baca situ. Ataupun doa Jibril kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga doa yang G tu, doa untuk kita sendiri. Kalau sakit, kita baca, pegang tangan kita baca doa. Yang ini untuk orang nak mati, Allahumma a'inu ala sakaratil maut. Kemudian kita ajar dia mengucap. Jadi insyaAllah risalah ni menarik kan, boleh dapatkan risalah. Tajuk dia motivasi pesakit, insyaAllah. Mari kita balik kepada kitab kita ni. Seorang lelaki telah bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana tuan sekarang? Tengok, orang tanya Imam Ahmad, ya Syekh, bagaimana tuan sekarang? Kaifa anta? Qala bi khair. Saya dalam keadaan baik. Baik apa sakit ni? Dia bertanya lagi, qad hamimtal barih? Bukankah semalam tuan demam panas? Qala, kata Imam Ahmad, ana bi khairin. Qultu laka ana bi khair. Aku kata aku baik. Kemudian maka aku baik, maka sudahlah, janganlah masa aku berkata apa yang aku tidak suka. Dia nak suruh Ahmad kata, saya sakit, nak mengadu juga. Kita orang mari itulah kita mengadunya. Oh, cerita sakit tu kok daripada awal sampai ke akhir sakit. Dia tahu dah, kita pergi ziarah dia sakit lah tu. Pasal tu kita ziarah dia tak. Tapi nak cerita juga ni. Jadi kena belajar motivasi ni. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang banyak, insya-Allah. Apabila seorang siapa sakit menceritakan sakitnya kepada doktor, ia tidak menjadi kesalahan. Sebab macam doktor nak bagi ubat, kita pergi duduk diam, sakit. Kenapa ni? Tawakal. Doktor kata masalah ni kena atas ke bahagian sakit tu ke apa benda yang bahagian jiwa pula. Bertanya kepada doktor boleh. Sebahagian ulama salah juga melakukan demikian dan berkata, aku menyifatkan kekuasaan Allah yang telah berlaku pada diriku. Dia menggambarkan demikian kepada para pengikutnya agar dapat menguatkan mereka apabila ditimpa musibah dan menganggapnya sebagai satu nikmat. Jadi boleh jadi tuan Syekh ni sakit, mungkin tak lama nak mati, maka dia kata kepada anak murid dia, inilah satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Masya Allah. Dia menceritakan demikian seolah-olah sebagai satu nikmat dan bersyukur kerananya. Perkara sebegini bukanlah satu rungutan. Nabi SAW pernah bersabda, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ditimpa sakit demam panas ini seolah-olah kepanasan 2 orang di kalangan kamu. Nabi kita panas dia tu ganda 2 kali orang lain. Sebab apa? Sebab Allah nak angkat darjat dia yang paling tinggi, tak sampai kepada darjat orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Kata itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata, lepas aku tengok Rasulullah sakit nak wafat, aku tak heran lagi orang lain sakit mati senang. Sebab
itulah yang terbaik Allah Taala pilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam masalah tawakal ini kita kuranglah duk ngadu di mana? Di pakcik Facebook kita tu kurang sikit. Kalau sakit benda pun mengaku belaka, la haula wala quwata illa billah. Tamaklah kita dalam bab tawakal. InsyaAllah kita akan pergi kepada bab yang ke-31, Kitabul Mahabbah Wasyauq Wal Uns Wal Ridha. Kita nak pergi kepada mahabbah, kerinduan, kemesraan dan keredaan kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah dalam siri yang seterusnya. Baiklah, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.